Assalamualaikum. Saya sediakan bahan ini untuk pelajar yang tidak dapat hadir ke kelas Google Meet pada hari ini. Okey, hari ini saya buat bersama-sama dengan pelajar lain buku aktiviti kertas 1 dan 2 dan topik yang kita fokuskan adalah pantulan cahaya. Sebelum kita teruskan kepada latihan pantulan cahaya, kalau boleh saya nak awak semua recall semula tentang topik pantulan cahaya yang telah saya berikan pada minggu lepas. Okey. Pertama sekali kita akan rujuk buku Sains Kertas 1. Okey, ini buku dia dan muka surat 27. Okey, kita buat sama-sama. Dalam muka surat 27, kita mulakan dengan nombor 13 iaitu mailing ingin menyiasat pantulan cahaya. Objek yang manakah boleh digunakan olehnya untuk memantulkan cahaya. Okey, dia nak tengok pantulan cahaya. Jadi antara yang berikut yang manakah objek yang boleh memantulkan cahaya? Kalau kita tengok kain, kain dia tidak boleh memantulkan cahaya kerana kain adalah objek legap. Apa itu objek legap? Objek legap ni kita telah belajar waktu kelas bersemuka. Objek legap adalah objek yang cahaya tidak boleh menembusinya. Bermaksud apabila objek itu terkena kepada cahaya, ia akan menghasilkan bayang-bayang. Macam kita terkena lampu pada waktu malam, kita akan nampak bayang-bayang kita kan? Kerana sebab kita ini adalah objek legap. Apa sahaja objek yang boleh menghasilkan bayang-bayang apabila matahari ke cahaya apa yang terkena pada dia akan menghasilkan bayang-bayang, itu adalah objek legap. Surat khabar juga adalah objek legap. Polistrina. Polistrina tu adalah polistrin yang warna putih yang kalau kita pergi kedai makan dia akan bungkuskan makanan kita. Itu juga objek legap. Dan cermin. Cermin adalah permukaan yang licin dan permukaan yang rata dan membantu untuk memantulkan cahaya. Jadi nombor 13 adalah cermin. Kalau ikutkan yang saya pernah beri video pada minggu lepas, cermin adalah salah satu contoh objek yang boleh. Nombor 14. Rajah 8 menunjukkan satu gambar rajah sinar. Antara yang berikut, yang manakah sinar pantulan yang betul? Ini adalah sinar tuju ataupun kita panggil sebagai sumber cahaya. Okey, ini adalah cahaya bergerak kepada permukaan. Okey, syarat yang pertama apabila cahaya terkena kepada permukaan licin dan untuk dipantulkan sudut cahaya perlulah sama. Okey, arah cahaya tu daripada sini dan dia akan pantulkan jadi macam ni. Okey, pantulan dia mesti sama sudut. Jadi jawapannya adalah C. Nombor 15, situasi yang manakah menunjukkan pantulan cahaya? Okey, A adalah situasi rainbow ataupun pelangi. Okey, pelangi bukan pantulan cahaya tetapi pembiasan cahaya. Kita akan belajar tentang pembiasan cahaya ini pada minggu hadapan. Pembiasan cahaya ini akan terjadi apabila cahaya melalui dua medium yang berbeza. Okey, tak apa, kita akan belajar pada minggu hadapan. Okey, air. Kalau awak nampak ya dekat sini straw dekat atas permukaan air. Okey, dekat dalam ni bila awak tengok straw tu jadi tak sama. Kedudukan dia tak sama. Kedudukan dia tak sama disebabkan oleh pembiasan cahaya. Okey, straw tu tak bengkok pun sebenarnya, tapi apabila kita letak dalam air, mata kita akan nampak straw yang di dalam air itu seperti bengkok daripada straw yang di bahagian atas ni. Okey, dan yang keempat, yang ketiga iaitu D. D tu lampu suluh, dia suluh kepada objek iaitu bola. Dan tengok kat sini ada bayang-bayang dihasilkan. Bola adalah objek legap. Jadi cahaya menghasilkan bayang-bayang. Okey, B. Apa yang B nampak adalah dia nampak muka dia dalam
air. Ini adalah salah satu fenomena dan saya ada terangkan dalam video pada minggu lepas. Jadi, dia tengok muka dia dekat dalam air dan dia nampak muka dia. Muka dia jadi 15 adalah B. B adalah fenomena pantulan. 16. Antara alat-alat yang berikut yang manakah menggunakan prinsip pantulan cahaya? A adalah lampu suluh. Lampu suluh tidak menggunakan prinsip pantulan cahaya kerana prinsip pada lampu suluh adalah cahaya bergerak lurus. Bagaimana awak tahu cahaya bergerak lurus? Okey, ini kita dah belajar pada kelas bersemuka sebelum cuti sekolah yang lepas. Tapi ulang kaji sahaja. Okey, ini adalah torchlight. Okey, awak nampak dekat sini, tengok cahaya dia. Cahaya dia tidak merata-rata kan? So, cahaya dia straight je. Okey. Cahaya dia bergerak lurus. Tengok ni. Okey, cahaya dia bergerak dengan lurus. Okey. Alright. Jadi, nombor B adalah magnifying glass ataupun kita kata kanta pembesar. Okey, kanta pembesar ini menggunakan prinsip pantulan cahaya, pembiasan cahaya, maafkan saya. Okey, manakala D juga pembiasan cahaya. D adalah binocular untuk melihat benda yang jauh supaya benda tu boleh nampak dekat pada mata kita. Jadi pembiasan cahaya ni seperti mana yang saya beritahu awak tadi, kita akan belajar pada minggu hadapan. Dan C jawapan dia. C ni adalah apa? C ni adalah yang doktor gigi nak tengok gigi awak tu kan. Dia menggunakan alat ini. Dan alat ini menggunakan prinsip pantulan cahaya. Alat ini dinamakan sebagai alat cermin pergigian. Okey, masih menggunakan cermin kerana sifat cermin boleh memantulkan cahaya. Okey, yang seterusnya, bagaimana pemandu dapat melihat kenderaan lain di belakangnya melalui cermin sisi? Okey, ini adalah cermin sisi ataupun cermin yang dekat tepi kereta ibu dan ayah awak. Okey, apakah prinsip pada cermin sisi supaya mak dan ayah awak boleh nampak kereta di bahagian tepi dan juga kereta di bahagian belakang? Okey, A, cermin sisi menyerap cahaya. Okey, cahaya tidak diserap oleh cermin sisi ya. Okey, cermin tidak menyerap cahaya. Cermin, bila kita katakan sebagai cermin, prinsip cermin mesti pantulan. Okey, B, cermin sisi membiaskan cahaya. Tidak. Okey, yang ketiga iaitu C, cermin sisi memantulkan cahaya, dan D, cahaya bergerak dalam garisan lurus. Tidak. Jadi, untuk cermin, prinsip dia adalah pantulan cahaya. Jadi, jawapannya adalah C, cermin sisi memantulkan cahaya. Kalau setakat cahaya bergerak lurus, kita tak boleh nampak apa yang di belakang. Tetapi disebabkan oleh pantulan, kita boleh nampak apa yang di belakang. Dan yang terakhir, untuk kertas 1, Rajah 10 menunjukkan Haikal berdiri di hadapan cermin. Haikal mendapati imej dirinya terbentuk di dalam cermin. Jadi bagaimanakah imej Haikal boleh terbentuk di dalam cermin? Seperti mana yang saya katakan tadi, apabila menggunakan konsep cermin, mesti prinsipnya adalah pantulan cahaya. Okey. A, cahaya dibiaskan, tidak betul. B, cahaya dipantulkan, ya. Cahaya bergerak lurus, tidak. Cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Untuk D, cahaya tidak boleh menembusi objek legap. Dia akan nampak bayang-bayang. Dia bukan nampak image dia sendiri. Okey, bayang-bayang berwarna hitam. Okey, kalau kita kata pantulan cahaya tu mesti kita akan nampak diri kita sendiri. Bukan kita nampak diri kita warna hitam. Kalau bayang-bayang, warna hitam. Okey, jelas ya? Okey, sekarang ni kita akan tengok buku sains kertas 2 dan kita akan tengok muka surat 31. Okey, untuk muka surat 31, kita akan lihat kepada kertas 2 topik pantulan cahaya. Nombor 4, Rajah 4.1 menunjukkan sejenis alat yang menggunakan prinsip pantulan cahaya.
namakan alat di atas. Okey, alat ini dinamakan sebagai periskop. Boleh rujuk buku teks dan juga video pada minggu lepas. Okey, apakah kegunaan alat di atas dalam kehidupan seharian? Okey, alat ini digunakan oleh kapal selam ataupun submarine. Kapal selam akan menggunakan periskop ini untuk melihat keadaan di permukaan laut. Okey, jadi B adalah melihat objek di permukaan laut. Oleh siapa? Oleh kapal selam. Kapal selam menggunakan periskop. C. Abu memerhatikan huruf di dalam cermin seperti rajah 4.2 di bawah. Okey, nyatakan satu pemerhatian. Jadi awak boleh nampak dekat sini adalah huruf F dan dia pantulkan pada cermin dan kita lihat di sini. Okey, pemerhatian dia F ni terbalik. Okey, jadi nyatakan satu pemerhatian huruf F dipantulkan terbalik. Okey, seterusnya nombor 2, nyatakan alat yang diperlukan untuk membesarkan huruf tersebut. Okey, alat yang digunakan untuk membesarkan sesuatu yang kecil adalah kanta pembesar. Okey, jadi saya nak awak isikan jawapan yang telah kita bincangkan tadi di dalam buku kertas 1 dan kertas 2. Tuliskan jawapan-jawapan tersebut dan tak perlu hantar pada saya. Kita akan semak secara fizikal seperti yang telah ditetapkan oleh sekolah. Okey, terima kasih.